Kak Liza buka majlis dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ini Ustaz, kita masuk bab 73 kan Ustaz? Bab bersiwak, muka surat 544. Betul. Oh ya. Boleh nak mula ke, Kak Liza? Boleh Ustaz? Okey, jangan saya cari dulu. Okey. Alamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida, Kak Liza dan ibu-ibu, apa khabar semua? Ada sihat semua ya, insya-Allah. Di tempat saya sekarang ni hujan ya. Semoga Allah memberikan hujan yang rahmat. Disebabkan sekarang ni maklumat terbaru yang saya baca tadi, yang saya tengok oh kat mana baca tadi, taufan di Filipina ni agak-agak teruk ya. Jadi semoga Allah selamatkan kita lah, insya-Allah. Baik, jadi sekarang ni kita hujan juga ya. Okay, baik, kita berwuduk babu siwak dan insya-Allah pada hari ini kita akan tamatlah buku yang ini, dan insya-Allah kita cuba menghabiskan sebanyak mungkin hadis Sahihul Bukhari dalam hidup kita ni, insya-Allah. Dan saya pun menjadikan kelas ini sebagai antara medium untuk saya study, belajar kitab Sahihul Bukhari menggunakan syarahnya Fathul Bari. Baik. Hadis ini dimulakan dengan ucapan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia bitu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna. Saya bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak, katanya. Jadi bitu itulah yang akhirnya membentuk perkataan baitun. Baitun kan rumah. Kenapa rumah dinamakan baitun? Kerana kita bermalam di rumah tersebut, kita tidur di rumah itu, maka dinamakan rumah itu sebagai baitun. Dan kemudiannya Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang disampaikan oleh siapa ya? Siapa yang tahu siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni? Dia kata daripada Abi Burdah, daripada ayah dia. Siapa ayah Abi Burdah tu? Ada dalam buku ibu-ibu ni, open book ni, soalan ni. Ada siapa jumpa tak?
Siapa ayah kepada Abu Burdah? Ada dalam buku. Ada kat sini. Tak jumpa. Kak Niza, Kak Syida tak jumpa. Dah pun balik dah. Cara ni tengoklah nama Abu Burdah ni. Cara dia cari tempat Abu Burdah tu. An Abi Burdah huwa. Jumpa? Abi Musa. Kak Al-Ash'ari. Ana Musa jumpa. Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Orang Yaman orang Yaman. Al-Ash'ari radhiyallahu an. Baik. Jadi Abu Burdah mengambil hadis ini daripada bapanya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Qala Abu Musa, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi yaqulu wasiwaku fihi ka'annahu yatahawwa. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana saya pergi nak jumpa Nabi. Masa tu saya tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak dengan menggunakan tangannya. Dan masa bersiwak tu bukanlah Nabi kata Nabi sebabkan Nabi bersugi, Nabi gosok lidah tu lah keluar bunyi. Macam-macam lah bunyi, ikutlah bunyi sana pun. Kalau ikut ada hadis lain yang Nabi bunyi alamak terkoyak buku saya. Okey. Dan siwak tu ada dalam mulut dia, ka'annahu yatahawwa, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu nak muntah, dia punya bunyi dia tu. Cuba kita tengok kat sini Kalau buku ibu-ibu tu pada muka surat 545 baris bawah sekali dengan awal muka surat 546. Okey. Dia kata bunyi tu macam mana Baru jumpa Kak Liza. Okey. Ni ada riwayat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyi. Lepas ni saya tengok kat sini. Yalah tengok kat sini kan beza dengan tengok buku. Sekejap. Tu tempat lain saya baca tadi. Tempat lain kot. Dekat buku pasal 45 tu bunyi uang. Ada 546 ni. Tapi saya pening tengok kat sini. Kat mana ya? Saya cari ni kan. Allah Akbar. Nampak. Banyak pula. Yalah, tak apalah dulu. Tapi dia ada bunyi lain sikit. Innahu, mana tempat tadi? Babu siwa yastanu sini ni. Kenapa saya tak nampak ya? Tapi dia ada bunyi al-Jawzaqi. Mana al-Jawzaqi? Ni. Walil Jawzaqi bi kha'in mu'jamah badal al-ha. Okey, ada yang bunyi kha. Yang tu ibu boleh lihat muka surat 546 tu. 546 perenggan yang kedua perenggan yang kedua, baris yang kedua. Dalam riwayat Al-Jawzaqi, lafaz yang tercantum adalah dengan huruf kha sebagai pengganti huruf ha. Tapi yang masyhurnya bunyi itulah tu yang paling masyhur ya. Okey.
Maknanya bila gosok lidah kan dia akan jadi bunyi kan, dan kadang-kadang kita rasa macam nak muntah. Itulah yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi di sini ada beberapa pengajaran yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Wa yustafadu minhu masyru'iyatus siwaki 'ala lisan tulan. Tapi ini dipanggil apa dia ya? Ini saya tak tahu. Ada tak perbahasan daripada sudut saintifik. Tapi kita baca dulu. Kalau kita gosok lidah tu, eloknya kita gosok secara memanjang, kata dia. Cuba lihat 546, poin yang pertama. Ya, poin yang pertama, kalau gosok lidah tu secara memanjang. Tapi kalau gosok gigi tu, ada style macam ni lah, ke arah ni. Ke arah ni. Apa nama? Melebar lah kalau kita kan, ardon. Melebar ke apa? Itulah horizontal horizontal dengan apa nama? Melintang. Melintang. Kalau itu memanjang, yang ni melintang. Tapi saya tak tahu dari sudut saintifiknya macam mana. Sebab dia ada lagi isu, cara ulama faham tu gini, tapi rupa-rupanya lain. Berdasarkan kajiannya lain. Jadi yang tu saya tak berani komen, cuma kita sekadar nak katalah itulah yang disebutkan oleh ulama dulu. Dan apapun, kalau ulama dulu dia kalau dapatan itu selain daripada hadis, dia bawa bincang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang tertentu, yang tu boleh kita bahaskan lagi. Betul tak betul kefahaman mereka. Baik. Dan ini juga menunjukkan bahawasanya wafihi ta'kidus siwak, ini menunjukkan kita ni kena sungguh-sungguhlah gosok gigi. Wa annahu la yakhtassu bil asnan, dan ia tidak khusus untuk gigi semata-mata. Maknanya untuk lidah sekali. Dan di sini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi jatuh sakit teruk tu. Datang seorang sahabat Nabi yang saya lupa apalah nama sahabat Nabi ni, dan bila dia datang tu dia duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok ke arah sugi kayu siwak yang dia pegang tu. Kayu sugi yang dia pegang tu. Nabi tengok je. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyedari bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak kayu tu untuk gosok gigi. Maka Ummul Mukminin minta. Lalu Ummul Mukminin pun dia lembutkan gigi tersebut, kayu tersebut. Lalu Nabi pun gosok gigi. Kata Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, saya tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam gosok gigi dengan begitu cantik sekali, dengan penuh dengan adab dan sopan. Macam mana tu gosok gigi pun penuh dengan adab. Itu maknanya masa Nabi sakit tu pun Nabi nak gosok gigi lagi. Kenapa? Kerana itulah wa annahu min babit tanzif wa tatayyub, itu daripada sudut kebersihan, dari sudut berwangi-wangian, ya. Dan apalagi para malaikat ini pun dia jadi ni, dia terganggu juga dengan bau kita sebenarnya. Ada satu hadis, malaikat juga terganggu dengan contohnya orang yang makan benda bau-bauan yang kurang menyenangkan, apalagi isap rokok dan sebagainya. Jadi benda tu malaikat rasa tak seronoklah nak mendekati kita, a'yazambillah. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam amat mementingkan kebersihan, ya, berwangi-wangi. Dan hadis ini juga menunjukkan istiyaqul imami bihadrati ra'iyatih, bahawa tidak ada isu pun kalau seorang pemimpin gosok gigi depan rakyat dia, ya. Ia tidak dipanggil sebagai perkara yang jelek ke apa ke, tidak. Itu benda biasalah. Baik. Hadis yang seterusnya, kita tu. Okey. Hadis daripada Uthman bin Abi Shaybah. Hadis ini daripada Huzaifah. Huzaifah apa tu? Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu ke radhiyallahu anhuma, ibu-ibu? Siapa boleh jawab? Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu ke radhiyallahu anhuma? Huzaifah anhuma.
radhiyallahu anhu. Terima kasih Bu Zaitun. Jazakumullah khairan. Okay. Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhuma. Al-Yamani itu gelaran ayah dia ataupun memang nama ayah dia Al-Yamani. Maksudnya nama ayah dia tu Hasal. Cuba kita lihat Huzaifah. Okay. Kita lihat dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala oleh Syamsuddin Az-Zahabi. Huzaifah bin Al-Yamani, okey, wasmul Yaman Hisil wa yuqalu Husail. Okey. Jadi Huzaifah bin Al-Yamani itu gelaran ayah dia. Nama ayah dia ialah Hisil ataupun Husail. Huzaifah bin Hisil ataupun Huzaifah bin Husail. Dan beliau memang orang Mekah, ya, beliau orang Mekah, bukannya orang Yaman sebagaimana yang pernah saya nyatakan sebelum ini. Tapi ada juga yang baca Hasal. Hasal. Okay. Masa tu dia ada Hasal ni radhiyallahu anhu, masa zaman jahiliah dulu, dia ada membunuh seseorang. Lalu dia pun melarikan diri ke Madinah. Dan bila dia lari ke Madinah itulah dia bina hubungan dengan satu bani, yakni Bani Abdul Ashhal. Maka sebab dia bina hubungan dengan Bani Abdul Ashhal itulah dia pun digelar Al-Yaman. Kerana Bani Abdul Ashhal ni rasanya geng-geng yang berasal dari Yaman tu macam mana. Saya tak ingatlah yang tu. Tapi Bani Abdul Ashhal ini mereka golongan Ansar. Mereka golongan Ansar. Saya tak ingat dah macam mana kaitan dengan Yamani itu. Tapi dia bukan orang Yaman lah. Memang terang-terangan beliau merupakan orang Makkahul Mukarramah. Okay, baik. Jadi kata beliau radhiyallahu anhu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pada waktu malam, Nabi akan gosok giginya dengan menggunakan kayu siwak. Dan hadis ini, ibu-ibu yang saya kasihi, ada dimuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab kata apa ya, dalam bab memanjangkan qiyamul lail, ya, dalam bab memanjangkan qiyamul lail. Oh, ada Puan Syafini. Ahlan wa sahlan. Baik. Jadi lalu ulama bincang kenapa Imam Bukhari bawakan hadis ini, hadis yang seperti inilah. Kenapa beliau bawa hadis ini dalam kitab Qiyamul Lail, dalam bab memanjangkan Qiyamul Lail. Kerana antara faktor yang membantu kita untuk panjang Qiyamul Lail ialah mulut yang bersih. Bayangkanlah kalau kita bangun tanpa menggosok gigi terus kita solat, agaknya boleh bertahan ke lama-lama. Kita pun tak tahan dengan bau mulut kita sendiri kan. Maka disunnahkan untuk kita membersihkan gigi sebelum kita Qiyamul Lail, dan itulah yang akan membantu kita untuk bertahan lama dalam Qiyamul Lail. Dan kita memerlukan mulut yang bersih bagi memuji-muji Allah Azza wa Jalla. Jadi tak cantiklah kalau kita memuji Allah Azza wa Jalla dalam bentuk mulut yang kurang bersih kan. Jadi kalau mulut yang bersih, insya-Allah ia disenangi oleh para malaikat dan ia mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Baik. Okey. Di sini kita cuba lihat apa ulasan ulama tentang perkara ini. Ibu boleh lihat sendiri dalam muka surat 547, ya, 547. Okey. Berkaitan dengan Yashusu tu tak apa, dia ada perbahasan ulama tentang Yashusu tu macam mana, kita biarkan dulu. Kata Ibn Daqiqil Id. Ibn Daqiqil Id ini merupakan ulama besar dalam bidang hadis dan beliau ada mengarang satu kitab yang luar biasa, namanya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Ini kitab Ibn Daqiqil Id. Apa tak? Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, dan dianggap sebagai kitab yang berat untuk dibaca. Bukan sahaja orang awam berat, bahkan orang yang berilmu pun pening nak faham Ihkamul Ahkam. Atau kitab ini pun ada dah terjemahannya dalam bahasa Melayu. Pun bila kita baca bahasa Melayu tak faham juga apa benda lah Syekh ni nak terangkan. Sebab beliau ulama usuli yang membahaskan sesuatu itu dengan menggunakan bahasa yang ringkas tetapi
menggunakan kalimah term yang berat. Bila term yang berat tu dah payah. Kebanyakan ulama hadis biasanya menggunakan ulama-ulama dululah, ulama hadis ke, ulama tafsir ke, mereka menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Mereka sebalik mungkin tak nak menggunakan bahasa yang berat supaya orang boleh faham apa benda yang mereka nak sampaikan. Tapi ada juga sebahagian ulama seperti Ibn Daqiq al-Id menggunakan bahasa-bahasa yang berat, laras bahasa yang tinggi, sampaikan orang berilmu pun pening boleh faham. Baik. Macam kita lah, ada orang suka menulis guna bahasa yang tinggi-tinggi. Sekali orang pun pening apa benda dia nak sampai, dia pun pening apa benda yang dia nak sampaikan. Maka orang berilmu yang betul-betul bagus ni ialah orang berilmu yang menggunakan laras bahasa yang mudah, orang baca boleh faham terus. Dia bincang benda yang berat sebenarnya, tapi dia boleh mudahkan perbahasan yang berat tu. Itu yang kita nak sebenarnya. Baik. Fihi istihbabu as-siwaki 'inda al-qiyam minan naum. Ini menunjukkan sunnah untuk kita gosok gigi apabila bangun dari tidur. Dan bangun dari tidur ini dia tak kira bangun dari tidur malam ke, tidur siang ke. Tapi kalau tidur siang tu sekadar terlelap dalam 20 minit, insya-Allah bau mulut tu tak berubah kan. Tapi kalau dah lama dalam sejam, 2 jam tertidur, jadi bau mulut itu kurang menyenangkan. Maka lebih baik kita membersihkan gigi. Ada satu tempat je yang tak perlu kita gosok gigi. Di mana ibu-ibu? Mana tempat yang tak perlu gosok gigi? Di sebelum tidur, Ustaz. Waktu puasa, Ustaz. Waktu puasa, Kak Dina bagi jawapan betul. Tak syurga kan, tak gosok gigi. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Dina. Li'anna an-nauma muqtadin li taghayyuril fam, kerana tidur itu boleh menyebabkan bau mulut berubah. Kat syurga nanti tak berubahlah bau mulut. Makan tak berubah, minum dan confirm lah tidur pun tak tidur lah kita. Bukan ada masa ibu nak tidur kat syurga nanti. Tak adalah. Tak ada masa. Anda fikir saya ada masa nak tidur? Tak ada. Ibu nak main je. Okay, baik. Wasiwaku alatu tanzifihi fayustahabu 'inda al-muqtadah, dan siwak merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan gigi itu sendiri, yang tak boleh dilawan oleh benda lain. Bolehlah sekadar kita nak kunyah chewing gum ke ataupun benda-benda adalah makanan tertentu untuk hilang bau mulut, tapi dia tidak membersihkan gigi. Dia sekadar menghilangkan bau mulut je kan. Kita kan boleh nak dua-dualah. Bau mulut pun okey dan juga gigi kita tu bersih, ya. Okay, baik. Amun fi kulli hal tamal. Okey. Sekian tu tak apa. Itu semua ulasan-ulasan dia lah. Okey, selesai di sini. Kita masuk dalam bab yang lain pula, memberikan siwak kepada orang yang lebih tua, ya. Ada 2 hadis lagi kan? Betul tak, Kak Iza? Ustaz, ada lagi satu ni bab 74 dan bab 75. Okey. Babu daf'i siwaki ilal akbar, bab menyerahkan kayu siwak kepada orang yang lebih tua. Okey. Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari namanya Affan, bersumberkan sahabat Nabi Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arani atasawwaku bisiwakin. Okey. Ini saya mimpi, kata Nabi. Saya mimpi, saya bersugi. Faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar. Dalam mimpi itu tiba-tiba ada 2 orang lelaki datang. Yang mana salah seorang lelaki itu lebih tua, ya. Ada seorang lelaki yang sedikit lebih tua lah daripada kawan dia tu. Fana wal tusiwakal asghara minhuma. Lalu saya pun nak bagilah kayu siwak tu kepada orang yang lebih muda lagi. Bila datang 2 orang tu, masa tu Nabi gosok gigi, mimpi. Lalu 2 orang datang, Nabi SAW tawarkan dahulu kayu siwak dia tu kepada orang yang lebih muda. Faqilali, lalu ada satu suara menyuruh saya, kabir. Kabir itu je. Bagi orang tua dulu. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma.
Lalu saya pun menyerahkan kayu siwak tadi kepada orang yang lebih tua. Okey. Maknanya Nabi ni sampai mimpi gosok gigi. Allahu Akbar. Mana ada kita nak mimpi-mimpi kan? Okey, tapi tak ada pula kasih ni syarahan dia. Macam mana boleh tak ada syarahan dia ni kat mana dia punya syarahan kat sini? Tak ada. Ini dia terlepas ke macam mana? Okey, jom kita tengok apa ulasan dia. Satunya ibu-ibu, Nabi SAW banyak kali bermimpi. Dan sahabat radhiyallahu anhu pun biasa cerita bahawasanya lepas subuh Nabi kadang-kadang jumpa sahabat tanya, mimpi tak semalam? Okey, baik. Lepas tu Nabi pun ceritalah tentang mimpi baginda. Banyaklah yang kalau kita lihat cerita tentang orang yang kena hempas dengan batu tu kan, yang kononnya dia tak solat tu, itu bukan dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Itu dalam mimpi. Itu dalam mimpi. Ada juga beberapa isu yang mana ulama keliru. Ini dalam mimpi ke dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Antaranya Nabi SAW mendengar bunyi tapak kaki Bilal bin Rabah. Itu masa Nabi naik ke langit ke ataupun itu dalam mimpi? Ada juga kekeliruan di situ. Tapi yang Nabi duk tengok banyak seksa, azab seksa tu yang dikenakan kepada orang-orang jahat, termasuk pemakan riba, orang yang tak solat, orang yang adu domba, penzina, na'udzubillah min zalik, itu dalam mimpi. Itu dalam mimpi. Jadi macam-macam lah Nabi SAW mimpi, dan ini antara mimpi yang menarik. Pernah tak ibu-ibu semua mimpi gosok gigi? Ada ke? Saya sendiri tak pernah lah. Dan antara mimpi yang pernah Nabi lihat ialah mimpi melihat Umar bin Al-Khattab minum air susu. Nabi minum dan Nabi bagi, Nabi minum ke? Rasa Nabi minum dan Nabi bagi kepada Umar untuk minum susu tersebut. Lalu bila sahabat tanya, apa takwilan mimpi itu hai Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu. Maka kata guru saya Maulana Asri hafizahullah, sesiapa yang mimpi minum susu laban, itu tanda dan apa ilmu. Adakah ibu-ibu mimpi minum susu? Saya tak pernah lagi lah. Tak ada peluang lagi lah. Tak tambah lagi lah ilmu kiranya. Pernah juga Nabi melihat mimpi orang pakai baju. Ada orang pakai baju labuh sampai ke paha, sampai ke lutut. Tapi Umar bin Al-Khattab pakai baju, mungkin jubah, sampai ke terheret ke bawah. Meleret ke bawah. Sahabat pun tanya lagi, kenapa baju Umar tu meleret sampai ke bawah? Apa takwilan dia? Kata Nabi, ilmu. Maknanya ada orang ilmu sampai tahap dia sampai ke paha, sampai ke lutut, sampai ke betis. Tapi ilmu Umar, kefahaman agamanya sampai meleret-leret ke bawah. Dia punya power dia. Dan ilmu Umar ini, ibu-ibu sekalian, ilmu yang diamalkan. Inilah yang membezakan antara kita dengan generasi sahabat. Kita mengetahui pelbagai perkara, pelbagai teori. Contohlah kalau kita buat teori pemimpin yang berjaya, teori pengurus syarikat yang berjaya. Macam-macam teori. Kena pergi kursus itulah, kursus inilah, baca buku itulah, baca buku motivator dari negara kita Malaysia, negara orang putih, ada buat kajian, bukan main lagi lama buat kajian tu, kita pun baca. 7 Habits pun kita baca. Habit ke-8 pun ada juga, terbaca juga. Semata-mata nak menjadi pemimpin yang berwibawa, yang disegani, terbaca macam-macam buku kan. Pelbagai teori yang dikemukakan. Tapi Nabi SAW, teori Nabi sikit je. Teori Nabi, kalau kita lihat teori kepimpinan yang dibawakan oleh Nabi, Nabi cerita teori itu sikit je. Yang lain tu semuanya dengan tindakan baginda SAW. Nabi buat dan itu menjadi contoh tauladan kepada sahabat. Sahabat tengok sendiri. Nabi sebut antara hak yang perlu kita penuhi ialah ziarah orang sakit. Dalam masa yang sama memang Nabi buktikan, Nabi pergi ziarah orang sakit macam mana pun. Hatta kalau ada orang yang meninggal dunia dan Nabi tak tahu, dan Nabi tanya kenapa tak beritahu makcik tu dah meninggal atau kakak tu dah meninggal. Terus Nabi SAW pergi ke kubur dia ke macam mana. Jadi Nabi praktik benda tu, jadi para sahabat tengok sendiri. Macam mana mereka dilatih dalam Madrasah An-Nabawiyah
Mereka pun praktikkan terus apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalaulah YB nak bertanding ni, buat je apa yang Nabi ajar tu, ziarah orang sakit, tengok orang yang meninggal dunia, tak kira lah menang tak menang bertanding. Tapi kalau dia buat je apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah di hari raya akan datang boleh menang. Kena buatlah. Tapi masalahnya kita ni berteori banyak kan. Teori itulah, teori inilah. Last kali tak ada apa-apa pun. Ada yang berjaya, berjaya lah. Tapi saya nak cerita sebahagian kita berteori tapi tak ke mana-mana. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi teori sedikit, Nabi buat tu. Nabi buat. Menjadi contoh tauladan kepada semua sahabat. Tak pernah kita dengarkan cerita zaman Nabi ni ada masalah sampah sarak, tak dapat diuruskan dengan baik. Pada zaman Nabi mana ada cerita tentang recycle tak recycle ni. Tapi okey je, berjalan cantik je negara Madinah. Sebab apa? Sebab itu praktikal Islam, menjaga kebersihan kan. Baik. Jadi ibu-ibu yang saya kasihi, bila kita lihat dalam mimpi Nabi itu, okey, kalau kita lihat pada muka surat 550, cuba cari perkataan faqilali, maka dikatakan kepada saya, faqilali. Siapa yang kata kepada Nabi kabir, faqilali kabir, dahulukan orang yang lebih tua. Siapa yang kata tu? Orang itu tidak lain dan tidak bukan ialah menurut satu riwayat daripada Abdullah bin Mubarak, Jibril alaihi salatu wassalam, ya, Jibril yang sebut demikian. Dan hadis ini bila Nabi sebut kabir menunjukkan apa pun kita kena dahulukan orang tua dulu. Memanglah kita ada peraturan. Satu nanti akan terangkanlah. Peraturan tu satu hal. Tapi dalam masa yang sama kan Nabi sebut laisa minna man lam yarham saghirana. Kita tengok sorry. Laisa minna man lam ni dia. Man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Ataupun kita tengok di sini image. Ada pun cantik pula tu. Tengok yang ni lah. Tapi tak nampak tulisan dia pula. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukan daripada kami sesiapa yang tidak mengasihi anak-anak kecil dan juga tidak menghormati orang-orang tua walaupun tua setahun. Walaupun tua 2 tahun. Yang dalam bab ini biasanya kaum wanita dia sangat respect dengan orang yang walaupun tua setahun. Panggilan pun panggil lain lah sikit, panggil kakak dan sebagainya. Dia sepatutnya begitulah. Orang yang tua setahun daripada kita je, kita mesti hormat dan respect kepada dia, ya. Okay. Bahkan kalau saya dah tengok dulu-dulu lah, saya ni kita ni lebih tua daripada senior kita dari segi umur sebenarnya. Ialah sebab sistem pengajian tu sendiri. Saya ni belajar di Nilampuri dulu 2 tahun. Asasi 2 tahun baru masuk ke UM Kuala Lumpur. Sedangkan yang belajar sains ni, sebenarnya walaupun dia senior kita, dia lebih muda setahun daripada kita. Okay, tapi dan ada yang senior saya yang sebaya dengan saya pun. Tapi kerana dia senior, pangkat dia tu senior, walaupun dari segi umur tu sama sebaya je, tapi kerana dia punya batch atas, panggil kakak lah juga. Kalau lelaki tu saya panggil lah ustaz ke, kalau yang sebaya tu saya panggil ustaz sebagai contoh. Ataupun ada yang saya panggil nama je. Tapi kalau yang perempuan ni, saya panggil ustazah ataupun kakak. Walaupun sebaya dengan aku je pun, kali ke umur bulan pun aku tua lagi daripada dia. Tapi kakak ni, panggilan kakak dia bukan merujuk kepada orang yang lebih tua usia je. Macam kita lah, kita kadang-kadang kita punya anak kita kakak, padahal dia anak kita. Kita panggil dia kakak, sebab dia sulung. Maka panggilan kakak tu panggilan hormat. Dulu saya tak panggil juga Kak Liza. Kenapalah aku nak panggil dia kakak? Dia sebayang aku kot. Tapi lama-kelamaan, bila saya mendapat nasihat daripada seorang senior saya lelaki, kata apa salahnya, kenapa kita nak ego sangat? Oh, barulah saya faham, kena nasihat dengan dia tu, saya pun berubahlah. Cakap je lah.
Itu tanda penghormatan kita ke Anis kan. Okay, jadi begitulah kita kena hormat orang tua, kena percakapan lembut. Dan di sinilah lemah lembut dalam percakapan tu, kena dahulukan orang tua dalam berbaris ke apa pun benda, dan kita pasti akan mendapat barakah apabila kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita, insya-Allah ya, insya-Allah. Jadi kalau dengan orang tua pun kita kena hormat, cakap lembut, apalagi kalau orang tua kita sendiri, ibu dan bapa, lagi-lagilah percakapan itu jauh lebih lembut ya. Masalahnya ada orang yang mana dia dengan kawan-kawan lembut tapi dengan adik-beradik kasar. Dengan orang luar lembut tapi dengan mak ayah kasar. Ada juga yang macam tu, ajazabillah, tak boleh ya. Fadafa'tuhu, kemudiannya apabila Nabi tengok ada dua orang yang lebih, dua orang datang tu, lalu Nabi SAW pun nak share lah rupanya kayu sugi tu. Nabi nak bagi pada orang muda, tapi Jibril suruh bagi orang lebih tua ya. Itu dah ada dalam hadis yang lain. Saya ibu boleh lihat dalam muka surat 551 tu. Baik. Kemudiannya kita ke depan lagi, ibu-ibu buka muka surat 552. Saya nak elakkan isu-isu khilaf yang ada di situ. Okey, 552 ni disebutkan oleh Ibn Battal pada perenggaya ketiga. Hadis ini macam mana pun memberikan petunjuk pada kita, dalam apa keadaan pun kita mesti mendahulukan orang yang lebih tua ya. Silakan Puan Salawati. Kita kena dahulukan orang yang lebih berusia berbanding dengan orang yang lebih muda. Sama ada dalam bab makan, bab minum, bab berjalan, bab sembang. Jadi kalau jumpa dengan orang yang lebih berusia, sembang tu mesti orang tua dulu yang diutamakan. Kita orang muda kena banyak mendengar. Tapi yang saya juga perasan, saya sendiri pun kalau jumpa dengan orang yang lebih muda, kadang-kadang lah, bukan semua orang lah, tapi sebahagian orang, dia yang banyak sembang, kita banyak dengar. Jadi kita sebagai orang tua ni, kita banyak mendengar kerana kasih kita kepada orang yang lebih muda tu. Dia nak cerita macam-macam pada kita, silakanlah ceritalah apa pun kita dengar. Tapi ada kawan kita jenis pendiam, kita perlu banyak mulut dengan kawan kita pendiam. Ada kawan, sebahagian kawan saya tu saya lebih banyak mendengar, dia pun banyak bercakap. Ada kawan yang mana kita sama-sama sparring, sama-sama kuat bercakap, sama-sama mendengar, sama-sama bercakap. Jadi tengoklah keadaan macam mana ya. Baik. Kata muhallab, kata al-muhallab, mendahulukan orang tua ni jika dalam keadaan tidak teratur. Duduk mengata-kata kita dahulukan orang tua lah. Tapi kalau dah ada dia punya aturan dia, pengurusan dia, maka kena ikutlah pengurusan tu. Contohnya kalau kita beratur di klinik, kita dah ambil number dah. Bila kita dah ambil number, kita ikut je lah number tu. Tak timbullah isu, nama ada orang tua daripada aku lah, dia lima baris ke belakang. Kita number 51, dia number 60 contohnya. Kesian, dia lambat lagi tunggu. Tak apalah, bagi dia dululah. Sebab Nabi kata kena dahulukan orang tua. Kita pun tukar, dia ambil nombor 51, kita ambil nombor 60. Sejam pula menunggu. Tengah-tengah ada lagi orang tua, alamak ada lagi orang lebih tua, kita pun bagi pula giliran pada orang lebih tua. Sampai bila kita nak masuk kalau macam tu? Macam tu tak ada masalah. Kecuali kalau kita lihat ada orang yang tua terlalu uzur, yang tua tu kena bagi tahu pihak klinik lah. Siap pakcik tu dah tunggu lama dah dia. Bagilah dia dulu. Tak ada masalah pun kami ni. Nampak sangat dia uzur, nampak sangat dia demam teruk ke. Jadi mesti ada toleransi. Jadi apa yang kerajaan kita buat tu betul lah tu. Dahulukan kaum wanita, dahulukan ibu mengandung, dahulukan kanak-kanak, dahulukan orang tak berkeupayaan, dahulukan orang lebih berusia. Itu betul lah tu. Itu selaras dengan ajaran Islam. Jadi kalau kita contoh di klinik tu nampak seorang ibu yang duduk dukung anaknya menangis tak henti. Consider lah yang jaga klinik pun consider lah. Puan main dulu puan, sian anak puan tu. Main dulu, kita settlekan dulu. Yang lain tak apa, yang lain boleh tunggu. Dan yang lain, kalau yang lain menunggu tu lelaki, kenapa tak kita ni bagi tahu pihak klinik, bagi puan ni dulu, kesian dia, anak dia menangis kuat. Tapi apa yang berlaku? Sini saya pun pernah kena, anak menangis kuat hati di klinik, tapi tak ada pun pihak klinik tawarkan apa puan dulu. Padahal benda tu benda yang boleh dibincangkan. Janganlah kita ni terlalu terikat dengan peraturan.
sampai tak ada kemanusiaan itu sendiri. Okey, baik. Dan begitu juga dalam satu kes, Nabi SAW ni dia letak satu prinsip yang jelas supaya Nabi ni tak dikatakan pilih kasih ke apa ke. Nabi dahulukan yang kanan berbanding yang kiri. Kanan bawa kiri kan. Supaya apa? Supaya nanti apa-apa berlaku pun orang tak kata Nabi pilih kasih. Tak. Memang prinsip Nabi kanan dulu macam mana pun. Tak timbul pun isu pilih kasih. Kanan diutamakan. Maka pernah di kanan Nabi SAW ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu juga anak saudara Nabi, muda lagi. Dan di sebelah kiri Nabi SAW pula ialah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Bila ada minuman tu, Nabi pun bagi tahu Ibn Abbas. Sebab macam mana pun Nabi akan dahulukan kanan. Nabi tanya Ibn Abbas, wahai adik, boleh ke saya nak bagi pada Khalid dulu? Ibn Abbas kata tak boleh, saya dulu. Maka Nabi pun tak apalah, dan Ibn Abbas tak nak mengalah, Nabi bagi dulu kepada Ibn Abbas. Kerana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia nak rasa minuman direct daripada bekas mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada kedekut, bukan dia tak nak bagi Khalid dulu, tapi tak bolehlah, saya pun nak rasa juga bekas mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bertegas. Pernah juga dalam peristiwa yang lain, di kanan Nabi ni seseorang, di sebelah kiri Nabi ni Abu Bakar. Maka sahabat dia tunggu ni, Nabi nak bagi Abu Bakar dulu ke bagi pada orang tu dulu? Dengan harapan Abu Bakar dululah, itu kan sahabat kanan Nabi yang banyak berjuang. Tak, Nabi tak kira Abu Bakar ke, Umar ke, Uthman ke, prinsip Nabi kanan dulu. Maka Nabi SAW bagi yang kanan dulu. Itu dia, apa ni, adab. Dahulu kami dididik oleh Ustaz Yahya Osman. Ustaz Yahya Osman. Kanan dulu. Dia bukan isu tua dan muda. Cuma Puan Syafiq ni kita boleh deal. Boleh tak saya nak bagi dulu pada Pak Cik sebagai contoh. Tapi konsepnya kanan dulu. Supaya nanti apa-apa yang berlaku, orang jelas. Itulah prinsip kita kan. Okay. Ini guru saya, Ustaz Yahya Osman. Ini murabi lah. Dia bukan guru apa. Ni beliau. Fadil Ustaz Yahya Osman. Soal parti tu cerita lain ya. Saya bukan isu parti, tapi isu saya berguru dengan beliau. Dan orang yang dah meninggal dunia dah pun seorang yang sangat baik, seorang yang sangat menjaga tarbiyah. Bila kami pergi ke rumah beliau dalam beberapa tahun yang lepas, beliau pun bawalah minuman dengan makanan ni, jamu kita makan. Dan beliau berkata, mana orang yang paling muda? Kira mana yang paling muda? Kita pun tunjuklah ni yang paling muda. Yang muda, bubuh air, tuangkan pada abang-abang yang lain. Hidangkan pada abang-abang. Dia pun yang muda lah, yang bubuh air, hidangkan pada kita yang lebih tua ni kan. Itu didikan dia. Begitulah yang perlu kita lakukan. Macam saya ni ada 2 orang anak lelaki dan perempuan kan. Walaupun yang perempuan ni dah umur 12 tahun, yang lelaki ni 8 tahun, tapi kita didik dia. Kadang-kadang dia terbuat juga. Sekali-kali jangan pukul kakak. Jangan pukul orang perempuan. Kakak ni perlu dibela. Ataupun kadang-kadang saya sebut orang perempuan ni perlu dibela bukannya untuk dipukul. Walaupun dia pukul tu pukul budak-budak je kan. Tak boleh. Sentuh sikit pun tak boleh. Jadi kita tanam. Dan percayalah ibu-ibu. Budak-budak ni kalau kita tanam, kita ajar dengan baik. Dan kita ajar dengan penuh kasih sayang. Kita ajar dengan penuh. Kita tunjuk sendiri. Kita sendiri buat. Dia alhamdulillah dia akan ikut. Alhamdulillah anak saya 8 tahun tu, ni saya kongsi ni supaya bukannya kongsi apa ya. Alhamdulillah anak kami anak beranak tak tinggallah salatul witir. Saya kata biarlah yang lain-lain tu orang tak solat sunat pun tak apalah, jangan tinggal solat witir aja. Jadi walaupun penat berjalan musafir macam mana pun, habis solat isyak mesti salatul witir. 1 rakaat. Dan kemudiannya satu ketika dalam beberapa sebulan yang lepas ke 2 bulan yang lepas, sebagai tuan anak, saya cerita pada dia kelebihan solat sunat subuh lebih besar daripada dunia dan isinya. Saya cerita Nabi ni suka sangat solat sunat subuh. Adik nak tak solat sunat subuh? Dia kata boleh. Sebab dia pun tengok kita tak tinggal benda tu kan. Maka alhamdulillah
rasanya dah berapa minggu dah ni ataupun dah sebulan dah, dia tak tinggal solat sunat subuh. Jadi saya agak kalau 8 tahun witir tu dari umur 7 tahun. Kalau 8 tahun ni dia tak tinggal solat sunat subuh, nanti dah umur 11 tahun ke 12 tahun, saya nak, maknanya akan datang kita tarik sikit lagi solat sunat yang lain. Kemudian solat sunat yang lain, dan saya dah bagi tahu dah, nak tak kalau kita solat tahajud sama-sama, dan mereka pun dah bagi green light lah, bersedia untuk solat tahajud paling kurang 2 rakaat. Bangun awal sikit, solat 2 rakaat. Oh, mesti Allah sejuk perut bapanya. Walaupun bapa tak mengandung, tak apalah, sejuk dah perut juga kan. Okay, baik. Itu usaha kita lah, ibu-ibu sekalian ya. Sebab kita ni pun dosa banyak. Maka anak-anak ni lah sebagai penawar dosa kita, insya-Allah. Baik. Jadi kemudiannya, hadis ini, kalau kita lihat, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebelum itu menunjukkan bahawa kita boleh kongsi kayu sugi sebenarnya. Ya? Boleh kongsi. Tapi bahasa dululah. Bahasa dulu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini as-siwak li aghsilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan saya kayu siwak untuk saya membasuhnya. Jadi Ummuna Aisyah radhiyallahu anha pun ambil kayu siwak itu, basuh, bagi bersih, dan ada ulama kata bagi lembut dia punya kayu siwak itu. Fa abda'u bihi fa astaq. Saya guna dulu, kata dia. Saya guna dulu dah. Dan Nabi bagi kayu siwak tu saya guna dulu. Summa aghsiluh summa adfa'uhu ilaihi. Kemudian barulah saya pun basuh, dan lepas basuh barulah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ibu kongsi tak berus gigi dengan suami. Boleh rupanya kongsi berus gigi dengan suami, tapi nanti Kak Lina kata kuman lah, apa benda pula, itu perubatan kan. Tapi dah kalau tak ada berus gigi yang lain dah, isteri saya pun biasa kebas berus gigi kita. Kita pun sabar je lah, tak pernah aku kebas. Dia je kebas. Kak Lina kata boleh. Alhamdulillah. Tapi basuh dululah. Basuh dulu. Ya. Saya tak kongsi. Saya tak ambil lah berus gigi isteri saya. Tapi dia biasa guna berus gigi kita. Sabar je lah. Tapi tak adalah nak marah apa. Itu kita tengok hadis ni pun. Aisyah pun guna. Oh, rupa-rupanya perangai guna dia perangai isteri kot. Sebab Aisyah pun guna kan. Berus gigi suami dia. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maknanya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, itulah ukhuwah namanya. Itulah kasih dan sayang, cinta antara suami dan isteri. Ya, betul Puan Syairah. Baik, jadi yang pentingnya ialah kita kata apa? Kita menjaga kebersihan, itu yang paling penting. Okey, baik. Seterusnya, hadis yang terakhir kita nak bincang hari ini. Ada soalan ke? Alhamdulillah, kita ni terakhir dah ni. InsyaAllah ibu-ibu dapat menghabiskan ribuan hadis daripada Sahihul Bukhari. Dengan syarahan dia. Ingat tak ingat, cerita lain dulu. Ingat tak ingat, tak apa. Tahu pun tak kongsi Puan Sharifah. Ibu Sharifah. Saya tahu, saya pun ada kebas sekali. Okey, silakan Puan Syairah. Ustaz, dengar tak? Okey, tak apa, tulis dia. Nanti saya baca Ada ciri-ciri tertentu ke kayu siwak ni? Oh, saya tak tahulah Puan Syafi ni macam mana. Bab 75. Yalah, ada satu lagi bab 75. Saya pun tak biasa guna. Oh, tak. Puan Syairah, saya berpegang dengan pendapat bahawasanya berus gigi ke kayu siwak ke sama je. Tanpa menafikan dia adalah kelebihan kayu siwak tu. Tapi kalau kita guna berus gigi pun sama je. Yang penting dapat menghilangkan bau mulut tersebut dan membersihkan gigi. Ya. Kayu siwak tu kalau tak pandai macam mana nak bersih bahagian dalam Saya pun tak pandai. Jadi nak kena tanya orang yang pakar dalam bidang tu. Baik, saya tak pandai. Fadli man bata 'alal wudu', bab kelebihan orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Dan benda ni payah nak buat. Saya sendiri pun payah sangat nak buat. Jadi saya mengaku awal-awal ya, ibu. Saya mengaku awal-awal. Saya payah nak buat, tapi kita nak bincang atas dasar ilmu. Hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari. Okey, nak tanya dulu. Apa nama guru Bukhari?
Apa nama guru Bukhari? Muka suara Kak Niza. Muhammad bin Muqattil. Alhamdulillah. Siapa nama sahabat Nabi? Al-Bara bin Azib. Okey, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ke radhiyallahu anhuma? Tak tahu Ustaz. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma kerana Al-Bara' dan Azib kedua-duanya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Qala Al-Bara', Al-Bara' ya, bukan Al-Barra'. Al-Bara' qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza ataita madja'ak, apabila anda mendatangi tempat tidur, fatawadda wudu'aka lis-salah, maka hendaklah anda berwuduk sebagaimana wuduk salat. Summa taji' ala shiqqikal ayman, kemudian berbaringlah di lambung yang kanan. Itu kan madja' dengan ittaji', tempat berbaring lah tu. Madja' ada mim di depan. Bila ada mim di depan, itu merujuk kepada tempat. Nanti saya ceritakanlah. Summa qul, kemudian bacalah, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, saya serahkan wajah saya kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, saya serahkan urusan saya kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik, saya sandarkan belakang saya ni padamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam keadaan berharap, dalam keadaan takut kepadamu. La malja' wa la manja minka illa ilaik, tiada tempat berlindung dan tiada tempat keselamatan daripada azabmu melainkan kembali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt, ya Allah, aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan dengan nabi yang engkau utuskan. Okey, itu sampai situ ya doa dia ya. Ibu-ibu tanda-tanda sampai situ je doa dia. Jangan sampai ibu pun baca fa imutta min lailatik fa anta 'alal fitrah, baca lagi, itu bukan doa dia tau. Ya. Fa imutta ni bukan doa dah. Fa imutta min lailatik, jika anda meninggal dunia pada malam itu, fa anta 'alal fitrah, anda meninggal dalam fitrah, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, dan jadikanlah bacaan ini merupakan bacaan terakhir sebelum tidur. Qala, siapa kata tu? Qala faradat tuha. Al-Bara' pun kata radhiyallahu an, saya pun ulang balik doa tersebut ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi. Falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt qultu wa rasulika, apabila sampai doa tadi, dia pun baca wa bi rasulika alladhi arsalta. Ayat ni. Yang ni dia baca wa bi rasulika alladhi arsalta, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la wa nabiyyika alladhi arsalt, bukan, tapi bacalah wa bi nabiyyika alladhi arsalta, bukannya wa bi rasulika, wa bi nabiyyika. Okay, baik. Jadi sekarang ni ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ini doa sebelum tidur. Dan apa doa sebelum tidur yang ibu-ibu baca? Biasa tu Ustaz lah, yang pendek je. Apa dia tu? Yang pendek tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul. Betul, sama baca yang sama Semangat juga. Kak Ana nampak ni. Doa kita cepat je Ustaz. Cepat je. Kalau Kak Liza ada doa yang tak hafal tu, buka kat telefon lah, lalu baca juga yang dalam buku doa Ustaz Muin yang pendek-pendek tu, bacalah Bismika Rabbi wa wada'tu jambi, lepas tu baca sampai habis tu lah. Allahu Akbar, rajin ibu semua, barakallahu fikum. Okay lah tu, saya bukan rajin sangat pun, tanya je pandai. Okay, cuba kita lihat ada tak doa-doa tersebut. Doanya riwayat Bukhari.
daripada Hudzaifah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Okey. Alhamdulillah ada dalam hadis Bukhari rupa-rupanya doa yang Kak Ana baca. Alhamdulillah. Dan ada juga riwayat yang sedikit berbeza yang berbunyi bismikallahumma amutu wa ahya. Pun ada juga kan? Kita lihat kat mana ya. Bismika amutu wa ahya. Pun ada juga dalam Bukhari. Allahumma bismika amutu wa ahya. Bila bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama atbatana wa ilaihin nusyur. Doa lepas makan, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Bismikallahumma amutu wa ahya. Okay. Jadi maknanya ada bismikallahumma ahya wa amut, bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ada ke sebenarnya bismikallahumma ahya wa amut ni? Kita tengok dulu bismikallahumma ahya wa amut. Sahihul Bukhari. Ustaz, mula-mula dulu baca macam tu. Lepas tu bila duduk dengar-dengar selalu Ustaz lain ajak Bismikallahumma amutu ahya. Masa kita mati kemudian hidup balik pagi tu. Sebab tu kita baca doa bangun tidur. Yalah itulah kan. Betul juga. Saya pun tak tahu ni. Tidur tu mati kecil. Saya pun nak baca bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi mungkin ada juga bismikallahumma ahya wa amut. Tapi apa yang Kak Liza sebut tu betul lah. Mati dulu, barulah kita bangun. Gitulah. Wallah alam, tapi mungkin jadikan ada dalam Bukhari bismikallahumma ahya wa amut. Tapi saya nak kena sahkan balik, betul ke ada dalam Bukhari bismikallahumma ahya wa amut. Fathul Bari. Kenapa tadi dia kata bismikallahumma ahya wa amut ya, sedangkan dalam Bukhari yang sebenarnya bukan. Dalam Bukhari bukannya bismikallahumma ahya wa amut. Okey, kita tengok lagi. Sampai kita puas hati. Ni ada ni. Allahumma bismika ahya wa amut. Ada. Ada, bukan tak ada. Ada. Okey, jom kita lihat dia punya hadis dia. Yang ini dalam Bukhari. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bismika ahya wa amut. Ada juga Kak Liza ya. Maknanya yang itu pun ada. Dan kemudiannya itu dalam kitab Tauhid. Yang ni pula kata bismikallahumma amutu wa ahya ataupun Allahumma bismika amutu wa ahya. Jadi tak isu lah. Mana satu dulu amutu wa ahya. Ya. Baca Ustaz. Baca punya ada yang Ustaz cakap tu Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Okey, barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Baik, baca ayatul kursi, baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, Amanar Rasul kan? Jadi lama Ustaz tidur tu. Ya. Sampai suami selalu dia tengok apa benda lah bini dia ni kalau nak tidur duduk lama. Lama pula dia duduk sebelah kan. Lepas tu nak kena baca banyak nak baca lagi. Banyak. 3 kul tu pula. Setiap surah tu 3 kali. Qul huwa 3 kali. Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ya Allah. Lama lah duduk tu sebelum nak terbaring tu lama. Betul. Allah waraknya Kak Liza. Baru sedar hari ni kita bersahabat dengan wali Allah rupa-rupanya. Alhamdulillah. Saya sendiri pun tak larat lah. Dan 3 kul tu tak larat lah. 3 kul tu. Dan tasbih Fatimah belum lagi kira. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Aduh, pensan lah. Pula ada orang beramal dengan surah Al-Mulk. Ya? Tak rasa rugi bila tak baca. Sama doa-doa tu rasa macam doa dia semua best sangat. Tak kena baca. Semua best. Betul. Doa tu Allah maqini azabaka yawma tab'atsu ibadah. Yawma tub'atsun. Dan tu ya Allah lindungilah diriku dari siksaanmu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Baca jugalah sebab tengok makna dia bagus. Semua bagus makna dia. Betul. Baca je lah Ustaz.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus kan Iza. InsyaAllah kita pun cuba. Jadi doa Allahumma qini azabaka yauma tub'asun yauma yub'asun tu pun doa sebelum tidur juga. Doa sebelum tidur banyak Ustaz. Banyak ada Banyaknya. lagi Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka ma mahyaha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma qini as'alukal afiyah. Kan makna dia bagus kak sebab sebelum baca doa tu kak tengok maksud. Ya Allah sungguhnya engkau yang menciptakan diriku dan engkau lah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanyalah milikmu. Jika engkau hidupkan jiwaku ini maka peliharalah ia. Sebab tu hidup minta kat Allah sangat tu. Dan jika engkau mematikannya maka ampunilah ia. Ya Allah sungguhnya aku mohon keselamatan daripadamu. Jika bila kau tengok maksud doa tu rasa rugi tak baca. Allahu Akbar. Lama. Sampai husband duk tepuk-tepuk belakang kita duduk ni. Allahu Akbar. Bagusnya Kak Liza. Terima kasih banyak atas perkongsian tu. Terima kasih banyak Pak Syairah pun tolong rakam balik doa Kak Liza baca tadi. Okey. Kalau saya dulu nak tidurkan anak. Jadi bila nak tidurkan anak tu kita baca surah Al-Mulk. Jadi itulah adalah peluang baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Dengan alasan nak tidurkan anak. Ya. Rajulan bila nak tidur itu betul lah. Itu dalam Sahih Muslim. Doa yang Kak Liza tadi. Allahu Akbar. Kita ambil yang ni lah. Share dalam grup ya. Nanti saya share insyaAllah. Baik. Jadi Masya Allah. Banyak doa sebelum tidur. Kerana kita nak tidur dalam keadaan yang terbaik. Tapi dia panggil apa ya. Tidak menghalang kita untuk sembang-sembang suami isteri. Baca doa tu nak dia suami panggil Liza. Panggil Liza ke panggil saya tak tahulah kan. Contohlah senyap tak bercakap. Sebab apa ni? Kena jadikan doa ni sebagai bacaan yang terakhir kan. Jadi lah Ustaz. Masa tengah baca tu baca kuat sikit dia dengar macam doa dia lah. Saat lagi sebelum tidur cakap dia. Okey, barakallahu fikum Kak. Terima kasih banyak Kak. Okey, jadi dan antara yang payah juga dibuat ialah kena berwuduk sebelum tidur. Itu pun payah juga nak dibuat oleh sebahagian orang. Ataupun apalagi kalau orang tu dia kerap membuang air kecil, lagilah dia payah. Baru dia ambil wuduk, nak tidur, alamak nak masuk toilet lagi. Dah kena ambil wuduk lagi, bila ambil wuduk lagi tu dah jadi punca masuk toilet lagi tu sebab sejuk kan kadang-kadang. Jadi tapi itu yang terbaik, itu yang terbaik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila kita nak tidur itu, kita ambil wuduk dahulu. Dan ambil wuduk ni kalau kita lihat dia ada saranan untuk beberapa jenis orang. Termasuk dengan minta maaf ya, kalau orang tu dia tak mandi junub lagi, dia nak tidur, maka boleh dengan hanya berwuduk sahaja. Hatta orang yang berjunub dan dia nak makan, maka dia berwuduk dahulu. Walaupun berwuduk tu tak menghilangkan hadas besar dia pun, tapi itu adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun wanita yang haid, itu tak ada pun kesunahan untuk berwuduk. Walaupun ada orang nak berwuduk, tapi itu lara, sia-sia, tak ada apa-apa pun. Tak diajarkan pun oleh Nabi SAW. Apabila anda datang haid dan anda nak makan ke nak tidur ke nak buat apa, ambil wuduk dahulu. Itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi bila lepas tu kita pun berbaring di lambung kanan, kata ulama, berbaring di lambung kanan itu pada permulaan tidur. Kemudian tu ikutlah mana kita boleh kontrol dah. Kaki pun sampai ke kepala suami pun tak sedar-sedar dah kan. Jadi itu cerita lain. Tapi yang permulaan tu, lambung yang kanan, apa pun dia juga bergantung kepada kesihatan masing-masing. Saya dulu pun ada terkena sekali. Sakit badan ni, sakit yang luar biasa. Sampai saya tak boleh nak baring. Saya duduk di atas katil. Kita nak turun tu tak boleh. Sakit, bila nak turun tu sakit sangat. Ya Allah, apalah yang berlaku pada aku ni, kenapalah tak boleh nak ni. Saya pun pegang katil. Kepala katil tu saya pegang, saya turun pelan-pelan. Tapi masalahnya, bila saya dah baring, saya nak bangun tu tak boleh juga, tak boleh bangun. Saya nak pegang kepala katil tu, sangkak badan saya sikit-sikit. Saya fikir kenapa yang berlaku, sakit sangat badan ni.
Dan esoknya alhamdulillah saya berkenalan dengan seorang pakar dalam bidang urutan lah. Dia mengurut di peringkat bukannya urutan biasa-biasa, memang dia belajar. Kau panggil apa tu? Yang psikologi, bukan psikologi comfort lah, bukan psikologi. Fisio ke Ustaz? Fisioterapi. Jadi saya jumpa dengan dia pun urut saya, dia kata tu angin lah tu. Oh angin. Saya betul-betul naif pasal angin sebenarnya. Betul-betul saya tak faham angin tu apa dia. Lepas tu baru saya tahu, oh angin rupanya bila sakit bahagian sini, sakit bahagian depan dada ni, dia urut-urut, oh barulah rasa lega. Oh angin rupanya, sepatutnya bila saya sakit tu saya urut. Tapi hari tu memang sakit yang luar biasa, sampai nak baring pun tak boleh, nak bangun pun tak boleh. Jadi, oh angin rupa-rupanya. Kita naif pasal benda tu kan. Okay. Silap makan betul Kak Liza. Dulu-dulu tok saya ni jual buah salak. Saya tak tahu, saya tak boleh makan buah salak. Makan 2 je rasa tak sedap badan. Makan 2 biji je tak sedap badan. Rupanya, oh angin rupa-rupanya buah salak tu. Patut tak boleh ni kan. Okey. Jadi doa ni dibacakan dalam keadaan bila Al-Bara ulang balik depan Nabi SAW, dia ubah perkataan wabi Nabi Jika tu. Panjanglah dia punya cerita dia tu, saya pun tak naklah panjang-panjang sangat. Bila dia ubah tu, Nabi SAW tak bagi. Tak boleh lah. Yang Nabi ajar tu wabi Nabi Jika, kenapa nak ubah wabi Rasulika? Ceritanya. Kenapa nak ubah jadi wabi Rasulika? Bacalah wabi Nabi Jika. Dan ini juga dalil. Dan menariknya apa kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Okey, ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat. Muka surat 557. 557. Panjang tu perbahasan tentang Nabi, Israh Nabi dan Rasul tu. Tapi lihat dulu muka surat 557. Okey. Baris yang ayat yang terakhir sekali tu. Baris ketiga dari bawah. Atas pertimbangan ini, pendapat yang menyatakan setiap Rasul itu Nabi dan tidak semua Nabi itu Rasul tidak sepenuhnya benar. Selama ni kan kita pegang bahawasanya kalau Rasul tu Nabi lah. Dan kalau Nabi itu tak semestinya Rasul. Beliau menyatakan tidak semestinya betul takrifan demikian. Bahkan bila dia bahas tu, lafaz Nabi itu dikatakan lebih tinggi daripada lafaz Rasul. Lafaz Nabi itu sendiri lebih tinggi daripada lafaz Rasul. Wallahu alam lah, dia perbahasan yang panjang. Kalau Nabi ni dia juga bermaksud orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Itu Nabi. Kan ada satu perbahasan ulama. Sebenarnya apa takrifan Nabi dan Rasul ni? Kat sini ada ahlan. Ada ulama kata Nabi ni ialah orang yang mendapat wahyu dan tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut. Manakala Rasul orang yang mendapat wahyu dan wajib menyampaikan wahyu. Begitu kan? Tapi ada ulama tak setuju. Kenapa kita kata Nabi ni tak wajib menyampaikan wahyu? Sedangkan kalau begitu lebih kurang kita lah. Sekadar berdakwah, kalau kita tak nak sampaikan pun tak apa, tak berdosa. Adakah begitu? Nabi dia kan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk jadi Nabi. Mestilah dia mesti menyampaikan kebenaran. Jadi di sini ada ulama tak setuju dengan takrifan tersebut. Ada ulama yang menyatakan beza antara Nabi dengan An-Nabiyyur Rasul. Satu Nabi, satu lagi An-Nabiyyur Rasul ialah Nabi Rasul ini mereka membawa beberapa syariat yang baru. Membawa beberapa syariat yang baru, berbeza dengan para Nabi semata-mata mereka meneruskan terima kasih banyak. Mereka meneruskan syariat Nabi terdahulu. Seperti Nabi Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni kan anak murid Nabi Musa alaihissalam. Beliau yang menemani Nabi Musa jumpa dengan Khadir alaihissalam. Dan beliaulah yang berjaya membuka kota Palestin. Beliaulah yang berjuang dan matahari terberhenti seketika untuk memberi ruang kepada Yusha' bin Nun menang sebelum Maghrib. Maka di situ Yusha' bin Nun dianggap sebagai An-Nabi tetapi bukannya Rasul kerana beliau baginda meneruskan
syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Rasul ni dia bawa syariat yang baru. Bukanlah semua syariat baru, tapi ada beberapa syariat yang baru. Jadi hampir ke semua Nabi yang 25 itu yang disebutkan dalam Al-Quran, walaupun ada khilaf ulama, boleh dikatakan semuanya itu ialah An-Nabiyyur Rasul. Walaupun ada ulama kata Nabi Adam itu bukan Rasul, baginda Nabi sahaja bukannya Rasul. Atau ada khilaf kalangan ulama. Tapi berkemungkinan pun Nabi Adam juga Rasul, cuma baginda Rasul dalam konteks yang kecil. Baginda lah yang pertamanya memperkenalkan syariat kepada manusia. Okey. Jadi itu ada khilaf kalangan ulama, tapi poin dia jangan ubah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni pasti menggunakan lafaz yang terbaik. Dan tak perlulah kita nak guna hujah itu, hujah ini. Yang jadi kalau kita nak guna hujah itu, hujah ini, macam-macam dah boleh kita gunakan sebagai hujah. Contohnya yang lepas baca Quran kita baca Sadaqallahul Azim. Dia saya tahu ramai ulama yang kata boleh baca Sadaqallahul Azim. Atas dasar hujahnya kan banyak ayat Al-Quran menyatakan Qul sadaqallah, katakanlah sadaqallah, benarlah Allah antaranya. Jadi apabila Al-Quran menyatakan Qul sadaqallah, katakanlah sadaqallah, benarlah Allah, apa salahnya kita baca Sadaqallahul Azim selepas kita membaca Al-Quranul Karim? Okey, kalau di sudut itu mungkin boleh diterima. Tapi bagi sebahagian ulama, lebih baik kita ikut sahaja panduan yang ada daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempat yang lain boleh kita nak baca Sadaqallah, tapi baca Quran ni kan ada yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya selepas salat ke, lepas majlis ke, lepas baca Quran ke, Nabi membaca tasbih kafarah. Jadi bila kita habis dia baca ayat Al-Quran, contohnya kita habis baca la'allakum tashkurun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukankah lebih baik begitu? Kerana ada hadis yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun sadaqallah itu hanya ijtihad. Maknanya ada ulama kata boleh baca sadaqallah. Okey? Boleh baca sadaqallah. Dan siapa yang baca sadaqallah pun insya-Allah tak adalah isu bid'ah ke apa benda. Tapi kita nak ambil ijtihadul ulama yang kata boleh baca sadaqallah, ataupun kita nak ambil direct ada hadis Nabi riwayat Sunan Nasa'i yang menyatakan baca tasbih kafarah. Itu terang-terangan dinyatakan baca tasbih kafarah. Jadi lebih baiklah sebab betul kata Puan Syairah, sebab ada hadis. Kalau tak ada hadis tu okey lagi lah, ni ada hadis. Sebagaimana kalau kita ulama bincang tentang bacaan sujudus sahu kan. Okay. Sujudus sahu. Cuba lihat saya nak tunjukkan bukti pada ibu-ibu sekalian. Subhana man la yanamu wala yashu. Tapi saya pun tak tahu tak ada bukti saya ni. Main taib je. Okey. Ibn Hajar Al-Haytami. Alamak, kat mana ya? Memanglah ada semua ni, tapi nak tengok. Ini pun ni ada ni, ulasan. Ni Dr. Al-Fauzan, Salih Fauzan. Dia fatwa-fatwa ulama yang terkini ni kita boleh baca dalam web je. Sebab dia tak ada dalam kitab pun sebahagiannya. Jadi fatwa boleh dibaca dalam web. Itu dalam kajian ilmiah dibolehkan. Dr. Abdul Majid Asy-Syatir. Saya nak tengok ni disebut. Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan lam ajid lahu aslan, saya tak jumpa pun punca bacaan subhana man la yanamu wa la yasbu. Tak tahu datang dari mana. Ini Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan, ulama besar lah ni. Ulama besar. Apa kata beliau? Kita dengar sikit.
Okey, dia kata apa? Syekh kata ketika sujud sahwu, kita baca subhana man la yanam wa la yashu. Okey. Dia tanya, kalaulah bacaan itu sahih, sorry, adakah bacaan itu sahih? Kalau tidak sahih, kenapa kita kena baca dalam sujud sahwu? Maka sebetulnya kita membaca sujud dalam salat subhana rabbiyal a'la dibacakan dalam sujud sahwu. Okey. Wala yang bagi, dan tidak sewajarnya kita membaca subhana man la yansa, subhana man la yashu, atau rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana dalam sujud sahwu, kerana ia tidak warid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi maknanya lebih baik kita berhati-hatilah dalam bab ini kan. Lebih baik kita berhati-hati. Kita ambil sajalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada tokok tambah. Kalau boleh tambah, macam-macam lah kita akan tambah, betul tak? Contohnya dalam doa ni, boleh tambah kan? Kita nak tambah juga. Allahumma aslamtu wajhi wa nafsi wa qalbi wa ruhi ilaik. Banyak tu nak tambah tu. Wa fawwadtu amri wa sya'ni ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. Baca-baca lagi. Kemudiannya Allahumma amantu bi kitabikal Qur'anil ladzi anzalta. Tambah lagi. Wa bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalta. Jadi kita akan menambah lagi lah, tambah lagi. Dan ada orang lain tambah lagi. Asalnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita pun tambah Allahumma innaka afuwun karim. Dan orang lain Allahumma innaka afuwun halimun karimun tuhibbul afwa. Jadi kalau begitu macam-macam lah akan jadi tambah lagi. Tak ada disiplin lah dalam berdoa. Sedangkan kita nak ambil disiplin tu, kalau doa tu datang daripada Al-Quran dan datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambillah sebiji tanpa tambahan, walaupun tanpa menafikan ada je ulama yang mengesyorkan, menyatakan tak ada masalah tambah selagi mana dia masih dalam lingkungan doa tersebut. Tapi dia akan membuka banyak benda-benda yang bukan-bukan nanti. Jadi itulah kita kena hati-hati ya ibu sekalian. Baik. Okey, silakan kalau ada sebarang perbincangan. Kita ada dalam 10 minit lagi insya-Allah. Sekejap, macam ada siapa nak tanya soalan apa ke Ustaz ke? Cakap tak tengok kat Facebook ada tak Ajak Ustaz? Tadi dia nak tanya, dia lupa dah. Ustaz. Ya. Kak Anis. Okay. Yang Syahidah tanya tu kira betul lah, tak adalah hadis yang kata bersugi bersiwak guna kayu siwak tu lebih baik daripada kita guna sekarang berus gigi tu, tak adalah kan Ustaz? Ada ulama kata kayu siwak tu ada kelebihan dia tersendiri. Logik ada lah. ulama cakap lah. Tapi macam Kak Lina sebut tu, sunnah jilbiyah yang biasa Ustaz Zahruddin sebut. Artinya kalau kita zaman sekarang ni boleh kita guna berus gigi. Nak kata lebih afdal pun saya tak berani kata lebih afdal kayu siwak apa syirah. Dulu tak ada berus gigi ke Ustaz. Jadi di sana yang paling banyak kayu siwak tu, kayu sugi tu. Ada ulama kata macam tu juga. Ustaz, tapi kelebihan kayu sugi, saya kayu pernah siwak tu memang ada dengar kelebihan. kayu tu dia ada khasiat dia sendiri. Dia tak Betul lah. berbeza dengan berus gigi. Kayu tu dia ada khasiat sendiri, tapi kita pun ada ubat gigi yang ada khasiat dia tersendiri. Jadi benda tu payah kita nak kata, kecuali terbukti mengikut kajian bahawasanya penggunaan kayu siwak jauh lebih baik daripada berus gigi. Kalau ada kajian begitu tak apa. Sekarang ni kayu sugi tu betul dia ada kelebihan dia, tapi kita pun ada ubat gigi yang ada kelebihan kita juga. Dan selain daripada itu dia lebih sesuai dengan zaman sekarang.
tak macam selalu kita kat Mekah dengan Madinah tu kita tengok dia apa bulan poket je kan, sebab itu mudah nak bawa dia sugi tu bagi dia orang, sebab dia orang dalam tengok dalam masjid pun dia orang siwak. Betul. Memang Itu yang mudah disunahkan lah sebab untuk tak payah bawa ubat gigi nak kena kumur, dia orang pakai tu je tengok. jadi mungkin pada waktu pagi malam dia orang gosok gigi guna beras gigi kan. Kita Cuma tak untuk tahu solat dia dia orang bawa letak kayu dalam siwak. poket. Siapa nak amal boleh. Saya pernah dulu buat. Saya tak pandai. Itu saya tak pandai. Kau pun sama, ketuk-ketuk tak reti pula nak gosok melintang. Itulah. Dekat macam tu. Lepas tu dekat garham tak reti letak. Macam mana nak kat dalam Tak pandai. kat bahagian nak dalam pandai. kan. Kalau kat bahagian depan ni boleh. Kalau ke dalam tu tak reti. Memang tak pandai nak guna. Lepas tu nak termuntah. Betul. Saya pun tak pandai. Akak tengok abang yang pakai kayu siwak je, dia tak pakai ubat gigi tak apa semua. Gigi dia cepat rosak. Macam mana Kak? Kak Ina macam mana? Sebenarnya? Saya tak dengar suara Kak Ina. Gigi cepat rosak kalau pakai kayu sugi, tak pakai ubat gigi. Macam mana? Salina tu Ustaz. Kak Selina dia tak dengar suara balik tu. Kak Selina buka mic tu. Okey, ada yang lain? Okey, kalau tak ada saya buat penutup lah. Kalau Kak Selina boleh muncul balik, kita akan dengar sikit pesan daripada Kak Selina. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dalam pengajian hadis ni, bila kita dah belajar hadis, kalau ikut ulama dululah, ibaratnya ada Nabi SAW di rumah kita, ibaratnya begitulah. Dan untuk kita lebih mengingat apa yang kita pelajari ni, kita kongsi-kongsikan. Saya rasa itu antara cara yang mudah lah. Kita kongsi-kongsikan, mudah je. Kita ambil satu hadis, kita ambil terjemahan dan ambil satu keterangan ringkas. Ambil hadis simple-simple je yang boleh kita amalkan. Jadi kita nak menggantikan ni fenomena sekarang ni dah kurang dah fenomena orang hantar WhatsApp yang bukan-bukan ni kan. Dah kurang dah, hampir tak ada dah ni. Dah nak mati dah budaya tu. Kita hidupkan fenomena baru, fenomena berkongsi hadis. Biar jadi viral. Tulisan kita tu disampaikan perbincangan hadis ni kan. Tapi mesti dalam bentuk yang harmoni, kasih sayang, tidak saling menyalahkan. Tak payahlah kita nak terlibat dengan pergaduhan ya. Tak payah politik bergaduh dah. Dalam bidang agama pun nak bergaduh juga. Letih lah kita ni. Buat bergaduh ni kan. Kita lepas geram dalam kumpulan kita cukup lah. Dekat sini kita nak lepas geram sekali boleh lah. Tapi di luar kita mesti menyantuni. Kita mesti berkongsi dengan baik. Saya pun sebenarnya mungkin. Ya Allah, kalau ada orang yang marah-marah kita kan. Kita pun ya Allah beri aku kesabaran. Dia tak kenal aku tak kenal dia. Mungkin kalau kami kenal ni, kalau saya sebut benda yang tak betul pun dah pertahankan saya mungkin kan. Kita kan kalau dengan kawan kita salah pun kita kata betul lagi. Jadi kita jelaskan dengan baik, dengan lemah lembut. InsyaAllah Islam boleh tersebar dengan kelembutan dan kasih sayang kan. Jadi kita pun tengok ada orang tu buat benda yang bukan-bukan, jangan marah dia. Jangan marah dia. Terfikir, macam manalah aku nak betulkan balik keadaan ni dia tak tahu tu. Okey. Kita cuba berkongsi dengan sebaik-baik mungkin insya-Allah. Barulah dia jadi dunia dakwah dan ilmu tu dapat disinergikan dengan sebaik-baiknya. Allah Azza wa Jalla pun sebut kepada Nabi SAW, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Maka dengan rahmat daripada Allah, barulah engkau Muhammad berlemah lembut dengan mereka. Dengan rahmat Allah tu Nabi berlemah lembut. Walau kunta fadhan ghalizal qalbi, kalaulah Nabi SAW ini orang yang keras hati, orang yang kasar dan keras hati, lam faddu min haulik. Pasti orang tidak akan menyantuni, orang tak akan duduklah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kena apa? Toleransi. Kena bertolak ansur. Yang tu yang kita kena selalu buat. Apa pun orang nak kata, barakallahu fikum. Dan saya sendiri pun rasa, saya beritahulah kawan-kawan saya, Ustaz Yusri dan sebagainya.
Saya syukur sangat satu benda. Saya tengok dalam, kalau saya post di Facebook ke sebagai contoh, kebanyakan komen mesti sebut barakallahu fikum jazakumullahu khairah. Barakallahu fikum jazakallahu khairah. Sampai saya pun pelik, kenapalah ramai sangat orang dengan komen-komen aku ni, barakallahu fikum jazakallahu khairah, barakallahu fikum jazakallahu khairah. Saya teringat sebab dulu saya pernah share tulisan tu. Kita doakan orang jazakallahu khairah, barakallahu fikum tu, tapi saya tak sangka benda tu jadi meriah di Facebooknya dengan doa-doa yang demikian. Atau bila saya masuk TikTok pun, itu jugalah yang banyak saya terimanya, barakallahu fikum jazakallahu khairah. Ya Allah, ramai orang doakan aku ni. Jadi saya pun kena balas baliklah doa tersebut. Fikum barakallahu wa iyyakum wa antum fajazakumullahu khairah. Kita doakan balik. Wujud budaya saling mendoakan antara satu sama lain akan best. Malam saya ada tengok pemain bola sebagai contoh, saya tengok baik orang ni. Saya berdoa ya Allah berikan hidayah kepada dia. Sebab saya ada baca satu tulisan, siapa ya, ulama mana yang dulu-dulu lah. Dia kata daripada kita melaknat orang kafir dan sebagainya, yang kita tak tahu kesudahan hidup dia, lebih baik kita mendoakan agar dia mendapat hidayah. Dan dulu pun ulama bahas, boleh tak kita melaknat orang jahat? Pandangan pertama kata boleh kita melaknat orang jahat, kerana ada ayat Quran menyatakan wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka dilaknat oleh para pelaknat. Jadi maknanya boleh kita melaknat orang yang jahat. Pandangan kedua menyatakan tak, hanya orang tertentu je seperti ulama dan pemimpin besar boleh melaknat orang jahat, tapi melaknat tu bukan dalam bentuk doa, melaknat tu dalam bentuk supaya orang-orang macam kita ni berhati-hati. Tu orang jahat tu, hati-hati. Itu orang yang bermasalah tu, hati-hati. Tapi penulis kitab itu menyatakan yang terbaik ialah kita tidak perlu melaknat orang. Hanya boleh laknat orang ni hanyalah Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita orang-orang yang biasa ini yang tak tahu kesudahan hidup orang, kita mendoakan orang itu mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita silap, kita doakan agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Sebab itu teori yang digunakan, prinsip yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih patut kita pegang. Apabila saya berdebat dengan seseorang, saya mengharapkan kebenaran keluar daripada mulut dia. Saya dapat ilmu. Yang pentingnya bila kita berdebat dengan orang tu terjelas. Aku debat ni bukan nak menang. Aku debat dengan tujuan aku nak cungkil sebanyak mungkin ilmu daripada dia. Dan kalau aku kalah, aku silap, aku akan tarik balik pandangan tu. Itu baru best. Tapi kalau dalam perubatan tu dah menggunakan bahasa kasar, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, kita pun tak ada dah. Tak ada dah isu kebenaran lebih utama, tak ada dah. Dua-dua akan naik angin dan akhirnya kebenaran itu menjadi sepi. Yang ada ialah caci nista. Yang ada ialah maki hamun. Jadi rugi. Dunia ilmu akan mengalami kerugian yang besar. Saya nak tutup dengan satu tajuk buku yang dibawakan oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi. Ini buku yang dianggap antara buku yang power pernah dilahirkan dalam dunia Islam sehingga mendapat pujian daripada daripada Syahid Syed Qutb. Dia puji buku ni. Maza khasira al-alam bin hitatil muslimin. Ini tajuk buku dia dan ada dalam buku bahasa Melayu pun. Alangkah ruginya dunia ini. Maza khasira al-alam, alangkah ruginya dunia ini bin hitatil muslimin, disebabkan kelemahan umat Islam. Dunia sekarang ni mengalami kerugian sama ada dari sudut politik ke, ekonomi ke, sosial ke dan sebagainya kerana umat Islam tu lemah. Bila umat Islam tu lemah, maka kita tidak memperkenalkan sistem Islam yang betul kepada mereka. Jadi kalaulah umat Islam kuat, bukan sahaja kita yang mendapat keuntungan, bahkan seluruh dunia mendapat keuntungan daripada kekuatan umat Islam. Jadi benda ni yang kita nak buat. Tapi kalau umat Islam sendiri, benda simple je, parking kereta depan rumah orang, sampaikan jiran pun payah nak keluar, kena pula jiran tu bukan orang Islam. Macam mana kita nak sampaikan dakwah kepada jiran tetangga kita? Tapi kalau kita ni bagi tahu jiran, pakcik, keluarga saya ramai nak datang, boleh tak saya tumpang kereta depan rumah pakcik dalam tempoh sejam 2 jam? Kalau pakcik tak keluar, bincang dia elok-elok. Tak apa, pakcik duduk rumah je, pakcik tak keluar. Kalau pakcik nak keluar apa, pakcik beritahu nanti. Kan
ada dia punya toleransi di situ, kita cakap lembut-lembut. Dan kalau kita tersilap, kita minta maaf banyak. Saya janji saya tak ulang balik. Saya tersilap tu, orang pun akan jadi rasa okey dengan kita kan. Jadi ini benda yang perlu kita buat. Umat Islam perlu jadi kuat dengan harapan alam ini pun menjadi harmoni sejahtera, insya-Allah. Bukannya kalau ahli politik tu bertanding, sebahagiannya sibuk fikir pasal kekuasaan dia. Nak berkuasa. Sampai kita pun punya bilalah nak wujudnya pemimpin dalam bentuk yang ramai, memikirkan saya bertanding ni nak fikir pasal dunia kita ni. Nak fikir pasal nasib negara kita, berjuang habis-habisan untuk perjuangan alam sekitar, untuk perjuangan hutan, perjuangan bukit bukau yang ditarah, perjuangan alam yang kian tercemar, perjuangan tentang orang miskin. Betul-betul berjuang benda tu. Dan memang dia menang ke dia kalah ke, itulah dia buat. Dia menang, dia guna undang-undang untuk memperjuangkan benda tu. Dia kalah, dia gunakan semangat aktivisme dia untuk kebaikan alam seluruhnya. Dia tak berhenti benda tu. Dia bukannya buat benda tu kerana semata-mata nak dapat undi. Tapi apa yang berlaku sekarang? 5 tahun kemudian muncullah muka-muka yang kita tengok 5 tahun yang lepas. Kau ucap balik, rasanya pernah jumpa lah 5 tahun lepas rupa-rupanya. Sebab masa tu nak meraih undi kita. Jadi pergi. Wallah lah, terima banyak ibu-ibu sekalian. Tapi saya tak kempen politik mana-mana ya, saya sebut umum je. Faham Ustaz apa yang Ustaz sampaikan tu. Kami pun rasa macam tu. Cumanya bila tak ada macam orang awam, diam je lah. Kalau bising pun tak ada dapat dosa je lagi, sebab tak tahu kita nak cakap luar kat mana kan, benda tu tak jalan pun sebenarnya. Jadi itulah. Jadi sudah. Boleh tanya soalan ke? Tadi lupa nak tanya soalan apa nak tanya. Boleh ke satu soalan saja? Okey. Berkenaan dengan tidur lambung kanan tu. Ada pernah dengar Ustaz cakap, ada satu hadis lah, tak tahulah sama hadis tu sahih ke daif ke, dia kata jika suami marah pada isteri, jika isteri tidur membelakangkan suami, dia merupakan satu dosa. Dan ada hadis mengatakan dosa lah pada isteri tu kerana tidur membelakangkan suami. Maksudnya kalau kita tidak belah kanan, tapi suami kita belah kiri kan, tapi kita tak belah kanan, tapi bila kita membelakangkan suami, jadi satu dosa pula Ustaz. Dah lupa dah hadis. Ada Ustaz cakap ada hadis yang berdosa Ustaz. Ada hadis ke, tak ada hadis ke, benda tu saling redha-meredai antara satu sama lain. Yang tak boleh tu ialah dibuat dalam keadaan kita tak menyantuni pasangan kita. Tak kira lah suami ke, isteri ke, suami ke. Kalau kita tak layan isteri kita, contohlah, ibu-ibu dah sakit badan dah buat kerja, letih je dah. Perlukan suami untuk support. Tiba-tiba suami buat tak tahu je. Suami pun berdosa. Dan kalau suami dah penat dah buat kerja, isteri rehat seharian dah hari tu, tiba-tiba isteri buat tak tahu je suami. Isteri pun berdosa kalau buat tak tahu tu dalam keadaan tak cantik lah kan. Tapi kalau dah memang ikutlah nak tidur macam mana pun, okey je, tak ada masalah pun, membelakangi ke, depan ke, suami tak ada isu pun benda tu, maka tak dianggap dosa. Itu hanya keadaan masing-masing. Tak bolehlah kita, kalau ada hadis pun kita nak baca secara literal semata-mata. Kita kena tahu apa maksud dan tujuannya Nabi berkata demikian. Jadi sebab tu saya malam ke 2 hari lepas kot, saya baca ulasan ulama tentang hadis isteri perlu buat baik pada suami. Dan tulisan tu, ya Allah, betul-betul menyentuh hati saya. Dia kata, dalam keadaan kita ni nak isteri taat suami, ikram suami, suami macam mana? Lupa syarah. Ya Allah baca, betul. Asyik-asyik isteri kena. Suami ni boleh buat apa saja yang dia suka. Sebaik kasih dah suami baik lah. Ini merepek pada suami yang lain lah ni. Jadi saya pun tak boleh bayang macam mana suami isteri yang dua-dua penat bekerja. Sama sekarang dua-dua bekerja. Tiba-tiba boleh balik rumah, tolong buat air teh sikit. Kemana dua-dua penat kot. Buatlah teh sendiri. Kecuali lah memang isteri tu duduk di rumah. Ataupun kadang-kadang saya pun begitu juga. Dah kita buat kerja lain, kita pun minta isteri kita buat benda ni. Dah bekas air tu duduk dekat dia, kita minta lah tolong bubuh air teh sikit. Tapi kalau bekas air tu dekat kita yang tolong bubuh. Itu toleransi namanya. Jadi saya tak boleh faham
kalau wujud zaman yang mana suami sibuk menyuruh isteri buat bekerja, dan saya juga tak faham masih lagi wujud isteri yang nak duit suami. Saya tak boleh faham dia tu. Kalau isteri yang tak bekerja, cerita lain je. Itu dia dah perjanjian. Ibu-ibu yang kebanyakan isteri rumah ni dah ada perjanjian, saya tak campur lah. Tapi kalau isteri yang memang bekerja, suami pun bekerja, tiba-tiba nak juga pau duit suami, dalam keadaan suami pun fikir banyak lagi, saya tak boleh faham dia tu. Yang betulnya ialah sekarang ni berapa gaji kita, berapa tanggungan kita, sekolah anak berapa, kereta berapa, rumah berapa. Jom kita buat jadual. Macam saya ada buku kewangan. Dah dalam berapa tahun, dah 10 tahun dekat buku kewangan tu wujud. Setiap tahun kita ambil buku kewangan tu. Berapa saya kena bayar? Saya pastikan saya bayar lebih sikit daripada isteri. Soal makan minum itu kadang-kadang dia belanja, kadang-kadang saya belanja. Itu kita tak berkira yang tu. Tapi yang bab bayaran wajib ni, kita dah siap dah kira-kiraan dia. So bayarlah. Ambil isteri seorang. Kita ada 2 kereta. Kerja saya bayarlah. Kereta awak bayarlah. Rumah ni kalau contoh 2,000, okay, saya bayar 1,200, awak bayar 400. Contohnya. Itu perbincangan itu yang penting. Jadi saya tak boleh nak terima lah Kak Syidah kalau membelakangi pun tak boleh. Allah Allah. Kena tengok maksud ataupun tujuan di sebalik hadis Nabi SAW. Allah Allah. Membelakangi itu mungkin maksud waktu isteri tu marah atau ustaz, rasanya dia membelakangi sebab marah, bukan tidur kan. Kalau tidur lenguh lah belakang sampai tak boleh beralih kot lain kan. Sepatutnya kami kita pun sebenarnya tak kisah kalih lah kot mana pun. Tak ada masalah. Masa menyampaikan hadis tu, ustaz tu siap pesan kat kita orang lah, isteri para isteri kan, hati-hati perempuan. Dia kata jangan siap dia dengan jangan belakangkan suami tidur tu. Dia katakan kalau suami tak redha kita membelakangkan. Jelah suami tak redha tu maknanya memang dosa lah, tapi ada pesanan dia tu macam kita ni macam rigid sangat lah kan. Bab tu kena tekankan, kalau tidur malam tu kena pastikan jangan belakangkan suami semua tu. Itu yang rasa macam kita perlu juga badan kan, bukannya pusat kepala je kan. Terima kasih Ustaz. Okay. Itulah Ustaz, kalau bab rumah tangga tu sebenarnya memang kan ada toleransi. Macam Kak Izzah ni, kalau yang tak kerja tu memang semua suami yang akan berikan lah semua kan. Tapi itulah syukurlah sebenarnya, walaupun kalau tak dapat duit poket pun kita tak ada masalah. Sebab dia sediakan dah, rumah pun dah ada, kenderaan pun dia bayar, makan minum pun semua dia dah beli letak dalam fridge untuk seminggu kan. Jadi senang, kita pun tak payah fikir apa sebenarnya. Tak adalah isu kena minta duit suami lah, apalah jadi tak rela lah, macam-macam. Sebenarnya kena faham je sebenarnya apa yang tanggungjawab seorang suami tu. Sebenarnya sediakan nafkah yang tu je lah, tempat tinggal, makan minum, sakit, pakaian, itu cukup je lah sebenarnya, dah lengkap dah sebenarnya. Tak adalah isu nak gaduh-gaduh ke, nak fikir itu ini, tak ada pun sebenarnya. Kalau bagi seorang rumah lah, apatah lagi yang kerja yang ada duit sendiri kan. Sepatutnya kalau suami kita tak bantulah macam tu lah. Ya, alhamdulillah. Lewat dah ni, kita dah lebih 9 minit. Ustaz dah ambil masa Ustaz 9 minit. Jadi, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih Ustaz Nisa. Jadi host pagi ni insya-Allah. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Wabarakatuh. So terima kasih ya semua. So kita endkan sesi pagi ni dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liza.